Dan China ni merupakan di antara 5 buah negara yang mempunyai penduduk Islam yang terbesar dekat dunia. Penduduk umat Islam yang paling ramai bukan dekat Indonesia. Penduduk umat Islam yang paling ramai dekat dunia terletak di negara India. India itu sebuah negara bukan Islam. Tapi penduduk Islamnya hampir 300 juta orang. Penduduk Islam dekat Indonesia hanya sekitar 210 juta orang. Dan negara China termasuk dalam kelompok negara-negara yang mempunyai bilangan umat Islam yang teramai. Iaitu penduduk Islam yang ada dekat negara China jumlahnya lebih daripada 140 juta tuan-tuan. Penduduk Islam dekat Malaysia agak-agak berapa juta tuan-tuan? Ini wartawan mesti tahu punya. Berapa juta? Ya? Sekitar itu. Saya rasa kurang lagi. Mungkin sekitar 14 ke 15. Bermakna penduduk Islam dekat negeri China hampir 10 kali ganda lebih ramai daripada umat Islam yang ada dekat Malaysia ni. Dan kita jangan lupa China diperintah oleh kuasa komunis. Iaitu komunis yang memegang terajuk utama dekat negeri China. Dan komunis ni mereka sentiasa berusaha untuk menghancurkan semua agama. Di ketika mereka telah hancurkan agama Kristian, mereka hancurkan agama Buddha, mereka hancurkan agama-agama tradisi Cina lain. Hanya satu-satunya agama yang tak berjaya dihancurkan oleh pihak komunis dekat negeri China ialah agama Islam tuan-tuan. Iaitu Islam masih lagi dapat bertahan dekat negeri China. Iaitu masjid-masjid masih lagi dijaga dengan baik. Dan kalau kita nak tengok masjid yang paling bersih di dunia ini, kita kena tengok dekat negara China. Lebih bersih daripada masjid yang ada dekat Mekah. Lebih bersih daripada masjid yang ada dekat Madinah. Dan juga di tempat-tempat lain. Sebab umat Islam dekat negara China itu, mereka sangat memuliakan masjid. Mereka sangat menghormati masjid. Dan mereka sentiasa mengimarkan masjid tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi satu lagi sebab yang mendorong saya tulis buku ini, seperti mana yang telah diceritakan dalam intro oleh Ustaz Zainuddin tadi, iaitu dalam kajian terbaru saya, rupa-rupanya Islam pernah memerintah negara China. Dulu saya pernah sebut dalam buku saya Rahsia Islam di China, iaitu Islam pernah memerintah separuh daripada negara China. Tetapi dalam kajian terbaru, rupa-rupanya Islam pernah memerintah seluruh daripada negara China. Kerana adanya Maharaja China yang beragama Islam. Iaitu Maharaja yang datang daripada dinasti Ming. Kita pernah dengar tak dinasti Ming? Biasa, kalau kita baca buku sejarah, dan kalau kita baca tentang Kesultanan Melayu Melaka, mesti dikaitkan dengan dinasti Ming. Sebab era dan juga zamannya adalah sama tuan-tuan. Dan kita selalu baca dalam buku sejarah, iaitu dinasti Ming, dia menjalinkan hubungan yang baik dengan kerajaan Melayu Melaka. Dan pernah tak kita bertanya, dinasti Ming tu dia satu kuasa yang besar. Dia merupakan satu empire yang mempunyai tanah jajahan yang cukup luas. Kenapa dinasti Ming ni dia tak pernah menjajah kerajaan Melayu Melaka? Kenapa dia tak ambil kerajaan Melaka? Kalau dia nak ambil tu, bila-bila masa dia dengan kekuatan yang ada pada dia boleh ambil tuan-tuan. Tetapi dinasti Ming mempertahankan kerajaan Melayu Melaka daripada serangan pihak Siam. Malahan dinasti Ming juga menjaga keselamatan kerajaan Melayu Melaka. Dan juga memberikan perlindungan kepada penduduk dekat negeri Melaka. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab dinasti Ming itu beragama Islam. Sebab itulah dia menjaga sebuah kerajaan Islam yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, di mana Maharaja dinasti Ming yang pertama bernama Chu Wenchang. Itu nama Cina dia. Dan Chu Wenchang ni, dia seluruh keturunannya beragama Islam. Confirm dia seorang Muslim. Dan sewaktu dia naik takhta sebagai Maharaja China, iaitu isterinya juga merupakan seorang yang beragama Islam. Isterinya daripada keturunan keluarga Ma. Dan keluarga Ma ni, maksud Ma itu singkatan daripada Muhammad. Dan Ma ni masih lagi ada dekat Malaysia, keluarga Ma masih ada dekat negara China dan juga masih lagi ada dekat negara Taiwan. Sebab orang Cina ni, dia suka singkat-singkatkan nama dalam bahasa Arab. Contohnya Husin. Husin disingkatkan jadi Hu. Hasan disingkatkan jadi Ha. Salihuddin disingkatkan jadi Ding. Itu yang kemudiannya membentuk surname kepada orang Cina. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi Maharaja dinasti Ming yang pertama ni, sewaktu dia naik takhta sebagai Maharaja dinasti Ming yang pertama, di antara perkara yang pertama dia buat ialah dia mendirikan masjid. Mana ada Maharaja yang buat masjid tuan-tuan? Dan bukan sekadar dia buat masjid, masjid-masjid yang sedia ada itu dibuat pulih. Dan dia tulis sendiri 100 kata-kata yang memuji baginda Rasulullah di dalam masjid yang dia bina tuan-tuan. Bermakna dia seorang yang beragama Islam. Yang paling menunjuk lagi, sewaktu dia menjadi Maharaja dinasti Ming yang pertama, dia keluarkan perintah. Perintah titah Maharaja. Iaitu babi diharamkan dalam pemujaan agama orang Cina. Bermakna dalam penyembahan orang Cina kepada Tuhannya, tidak boleh ada daging babi.
Iaitu daging babi itu diharamkan. Dan Maharaja selepas Maharaja dinasti yang pertama keluarkan perintah yang lebih keras. Iaitu bukan saja daging babi diharamkan dalam agama orang Cina, iaitu babi dilarang sama sekali diternak, tuan-puan. Babi tak boleh diternak, babi tak boleh dijual beli, tuan-puan. Tapi kalau nak makan babi boleh. Pergi tangkap sendiri, tuan-puan. Masuk hutan tangkap sendiri, tapi tak boleh dibiak, tak boleh dijual pada orang lain. Itu dia punya perintah. Dan bayangkan dinasti Ming ni, dia memerintah hampir 300 tahun. Dan sepanjang 3 tahun ni, perintah daripada Maharaja dipatuhi. Tidak ada sebarang usaha untuk membatalkan perintah tersebut. Bermakna selama 300 tahun dekat negara China, babi diharamkan dekat negara China, tuan-tuan. Jadi ini membuktikan bahawa Islam pernah memerintah negara China. Jadi kalau kita nak cerita pasal Islam dekat negara China, sampai besok pagi pun tak habis, tuan-tuan. Jadi saya nak tunjuk dia punya gambar dia. Dan ini dia punya gambar dia. Saya rasa pakai mic dengan tak pakai mic sama ke tak sama? Sama? Kalau sama tak payah pakai mic lah. Sama je tengok. Sebab dia sangkut tu. Jadi saya nak tunjuk dia punya gambar dia. Ini di antara gambar dia umat Islam dekat negara China, iaitu umat Islam mereka sembelih kambing. Ada tak kambing pada tengah hari ni? Ada kata, dia tukar. Tapi kambing merupakan daging utama yang dimakan dekat negara China. Di China itu mereka kuat makan kambing. Dan mereka jarang makan daging lembu. Daging lembu tak begitu popular di negara China. Dan mereka juga makan daging kuda. Sebab tempat dia sejuk. Daging kuda itu dia panas. Dan mereka perlu makan makanan yang panas untuk memanaskan tubuh badan mereka. Jadi mereka tengah sembelih kambing, mereka pakai kopiah, tuan-tuan. Yang ini umat Islam tengah buat pau. Dekat dapur mereka pakai kopiah. Yang ini umat Islam tengah berjual beli. Di pasar mereka juga pakai kopiah, tuan-tuan. Yang ini umat Islam tengah bersantai dekat rumah, mereka pakai kopiah. Yang ini umat Islam duduk bersama dengan keluarga, mereka juga pakai kopiah. Tapi yang rabbit itu bukan kopiah, tuan-tuan. Itu cuma untuk budak-budak. Dan saya nak tunjuk dia punya gambar lagi. Yang ini gambar umat Islam tengah bersolat Jumaat dekat negara China. Masya Allah. Dan kalau kita tengok dia punya solat Jumaat dia, jemaah dia melimpah ruah sampai keluar daripada pekarangan masjid. Dan kalau kita tengok betul-betul gambar ni, majoriti daripada mereka yang pergi solat dekat masjid ni, mereka pakai serban, tuan-tuan. Ada tak kita pergi solat Jumaat pakai serban? Ada ke tak ada? Ada, tapi bilangan tak ramai. Dan kalau kita tengok betul-betul lagi, serban yang mereka pakai tu, ekornya panjang. Yang serban yang kita pakai ni, ekornya pendek. Ada yang langsung tak ada ekor, tuan-tuan. Tapi itu bukan dia punya masalah dia. Nak tunjukkan betapa mereka sangat kuat beramal dengan sunnah Nabi. Saya nak tunjuk lagi satu gambar. Dan ini gambar ini, Masya Allah. Ini sekali kita tengok itu, macam seolah-olah kita solat dekat Masjidil Haram, tuan-tuan. Dia punya suasana. Manusia melimpah ruah, cukup ramai. Dan pemandangan ini adalah suatu senario yang cukup biasa dekat negara China. Kita boleh tengok dekat kebanyakan daripada bandar-bandar dekat negara China, terutamanya di wilayah yang mempunyai majoriti penduduk orang Islam. Di mana dekat negara China itu, ada satu bandar yang dikenali sebagai Bandar Lingxia. Pernah dengar tak Bandar Lingxia? Belum lagi ya? InsyaAllah lepas ni kita pergi, tuan-tuan. Iaitu Bandar Lingxia ni, dekat negara China, dia mendapat julukan, dia dikenali sebagai Mekah kecil negara China. Bayangkan, dekat negara China ada Mekah kecil. Di Malaysia ada tak Mekah kecil, tuan-tuan? Yang cuma ada ialah Serambi Mekah. Bermakna, dekat setakat koridor, tuan-tuan. Iaitu di Kelantan. Di Aceh pun dikenali sebagai Serambi Mekah. Tapi dekat negara China itu ada Mekah kecil. Di mana Lingxia itu mendapat julukan itu sebab hampir seluruh penduduk dekat bandar itu beragama Islam. Dan majoriti daripada penduduk dekat bandar itu boleh bercakap bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Inggeris tak laku dekat tempat orang Islam. Kalau kita cakap Arab, dia boleh faham, tuan-tuan. Ada tak seluruh warga kerja dekat Harakah ini boleh cakap bahasa Arab? Cakap Jawa pun belum tentu lagi, tuan-tuan. Jadi ini tunjukkan kehebatan Islam dekat negeri. Wajah-wajah wanita-wanita Muslim dekat negeri China, kalau kita tengok wajah ni memang cukup lawa, tuan-tuan. Saya tengok pun tak tahan juga, tuan-tuan. Memang lawa sungguh. Dan ada orang